Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel, Zana Channel. Okay, hari ni saya nak kupaslah sikit ya. Kupas sedikit tentang tekanan hidup, iaitu stres lah. Kan? Rutin seharian kita, apa yang kita lakukan dekat mana-mana pun. Okay, terutama bagi yang suri rumah lah. Kan? Selalunya. Okay. Suri rumah, suami isteri. Okay. Dekat sini saya kongsilah sedikit supaya korang tahulah. Saya ringkaskan lah. Tekanan hidup korang, stres korang, macam mana korang nak kawal emosi lah. Dia dah termasuk dalam kawal emosi seseorang tu. Macam mana korang nak kawal. Orang marah, takkan kita nak tambah lagi api tu kan, lagi marah, betul tak? Macam mana kita nak kawal kemarahan kita kat orang marah kita, macam mana kita nak kawal. Hari ni kita kupas tentang tekanan dan perasaan dan juga stres. Okay, nak tahu tak apa tanda-tanda stres yang ada dalam kehidupan korang seharian? Okay, kita ada 4 kat sini ya. Yang pertama sekali adalah tanda-tanda stres korang ni ada 4. Yang pertama, sakit kepala. Okay, sakit kepala. Dan sakit badan. Itu mesti sebab dia dah efek sekali dengan anggota badan kita lah. Okay, sakit kepala dan anggota badan kita. Yang pertama. Okay, yang kedua, ada berfikiran negatif. Kita tak fikir yang positif dalam hidup kita. Okay, itu yang kedua. So, yang ketiga, alami gangguan tidur. Ini biasalah. Kita tidur macam-macam lah, gangguan datang. Korang pun dah faham kan? Okay, itu yang ketiga. Keempat, pola makanan berubah-ubah. Tak ikut cara pemakanan korang yang betul lah. Okay, itu yang keempat. Itu adalah punca stres korang. Okay, next. Okay, kenapa anda stres? Apa itu stres? Kenapa anda stres? Okay, tertekangan stres. Banyak lagi. Saya nak kupaskan kat sini ya. Apa itu stres? Okay, saya terangkan ya. Kat sini ada. Sekejap ya. Apa itu stres? Kenapa anda stres? Okay. Kenapa anda stres? Okay. Nak tahu apa dia? Okay. Ada 4. Kenapa anda stres? Okay. Yang pertama, diri sendiri. Masalah jiwa lah. Senang cerita. Kecewa. Okay. Keluarga. Masalah rumah tangga pun ada. Kewangan dan tragedi. Okay. Pekerjaan. Tidak apa ni? Sekejap. Tidak naik pangkat. Apa pula? Lepas tu dibuang kerja. Kesesakan lalu lintas. Itu kenapa anda stres. Itu pun dah termasuk dalam pemikiran korang lah. Okay. Tanda-tanda stres kat sini. Yang pertama, letih keterlaluan. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, suka melengking. Keempat, cuba jatuhkan diri. Macam nak bunuh diri lah. Macam tu cerita dia. Okay. Yang keempat ya. Yang kelima, hilang selera makan. Hilang minat terhadap kerja. Seterusnya, tidak cukup tidur pun boleh mengakibatkan stres. Gelisah. Cuba jauhkan diri daripada orang ramai. Dan itu saja. Okay. Itu adalah kenapa anda stres. Okay. Itu yang saya boleh kupaskan. Okay, next. Kat sini. 6 tanda anda terlalu tertekan atau stres. Kau macam tadilah. Yang pertama, anda sentiasa sakit dan sukar sembuh. Selalu sakit kepala yang sukar sangat sembuh. Yang kedua, yang ketiga, anda mempunyai masalah konsentrasi. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, masalah susah sangat nak tidur. Yang kelima, last,
Yang kelima, belakang tengkuk atau bahagian belakang badan anda selalu sangat sakit. 5. Yang ke-16, keguguran rambut. Okey. Itu adalah 6 tanda yang anda terlalu tertekan dengan stres anda lah. Okey, korang. Okey, gejala dia ya. Kita kupas apa gejala dia. Gejala stres. Jika stres dibiarkan dapat menumpuk. Okey, menumpuk. Gelisah, muka pucat, jantung berdebar. Sulit tidur atau tidur nyenyak. Mudah tersinggung, sulit konsentrasi, nafsu makan berkurang atau makan yang berlebihan pun ada. Okey, ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit yang keringat lah berlebihan. Okey, walaupun kita terbiasa terhadap tingkat stres yang tinggi, bukan bererti kita bisa menghadapi stres tersebut. Setiap orang memiliki batas kritis dalam menghadapi suatu stres. Batas kritis setiap orang berbeza dari waktu ke waktu, bergantung pada keadaan sihat kita, keluarga, kehidupan, tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Okey. Stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesihatan fisik maupun jiwa kita. Okey. Itu adalah gejala stres. Okey. Tips mengatasi stres dengan sihat. Tips dia. Okey. Kerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah secara teratur dan jangan ditunda sehingga tidak menumpuk. Okey. Kenali kemampuan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Misal membatasi kegiatan ekstrakurikuler. Okey, ekstrakurikuler. Cubalah untuk tidak risau tentang hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau bahkan tidak mungkin terjadi. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Rasa bersalah dan penyesalan yang berlebihan atau dendam dapat meningkatkan stres. Dendam tu dapat meningkatkan stres. Lagi kita tambah stres, kita tak tangani dengan baik. Okey. So, senang je. Dia berkait rapat dengan emosi kita lah. Apa pun yang kita lakukan setiap hari rutin kita kat rumah. Apa pun lah yang bekerja, suri rumah, cikgu apa semua. Korang boleh kawal emosi korang. Jika korang stres dengan kawan kerja, pastikan kalau kawan tu nak buat benda tak baik dengan kita, pastikan kita menjauhkan diri daripada dia. Itu lebih baik kot. Macam tu. Supaya dia tak menyakiti hati kita lagi. Kita boleh kawal lagi hati kita ni dengan tabah dan redha. Dengan apa yang kita nak hadap dengan orang-orang yang macam tu. Okay? Tekanan hidup dan emosi kita jugalah. Jiwa kita. Jiwa kita ni kena kata cuci lah. Cuci dengan hati yang bersih. Kita perlu berbaliklah pada Allah. Kan? Manusia ni datang dah pergi. Okay? Macam itu. Okay? Itu adalah kita bercerita tentang stres, tekanan hidup untuk korang pada hari ini. Okay? Dan ada lagi sedikit saya nak kongsi tentang fizikal. Okay, fizikal ni adalah diri kita jugalah. Okay, dia berkait rapat dengan yang pertama, insomnia. Insomnia, sakit otot, loya, tekanan pun dah ada darah tinggi pun boleh jadi korang ya. Kurang berat badan, sakit pada tidur, terganggu pun boleh. Tu dari segi fizikal. Okay, dari segi emosi kita, gemetar, bimbang, murung, kecewa, cepat marah, hilang pertimbangan, gangguan jiwa. Tu emosi. Mental kita jadi pelupa, hilang tumpuan, hilang ingatan pun boleh, keliru, lemah pertimbangan, berfikiran negatif, tidak dapat berfikir dengan baik dan tak terurus. Itu adalah mental kita lah. Ya. Okey. Lagi tak? Okey, tangani stres dalam Islam ya. Saya kongsi ada 6 saja.
saya kongsikan dekat dalam channel saya lah, untuk korang semua boleh share lagi benda ni yang lagi banyak, untuk yang orang lain boleh tengok lagi channel-channel saya ni, untuk korang semua yang bermanfaat juga. Okay, yang pertama, solat dan berzikir. Saya selalu buat kalau saya tiba-tiba datang stres, cepat saya zikir. Itu adalah rutin saya lah, saya akan buat. Cara saya nak tangani kemarahan saya adalah berzikir, solat. Kalau rasa berat sangat nak buat solat sunat pun boleh. Tapi solat yang biasa tu kita kena gantilah, kena buat juga. Okay. Yang kedua, doa dan tawakal. Kita kena berdoa dan bertawakal sentiasa dengan Allah. Okay. Yang ketiga, menjaga silaturahim. Walaupun orang tu buat kita maafkan je, tak apa. Kalau dia buat lagi sekali dekat diri kita maafkan lagi. Dia buat lagi nak sakitkan hati kita, dia buat macam mana sekali pun kita maafkan juga dia. Tak apa, biarlah. Janji dia, diri dia tak kacau hidup kita, kita tak kacau hidup dia. Macam tu. Okay. Yang keempat, beramal soleh. Yang kelima, bersangka baik. Tak apalah, kita bersangka baik je dengan semua orang. Walaupun orang tu tak suka kita ke apa ke, macam tu macam ni ke, tak apa, kita bersangka baik lagi. Jangan bersangka buruk. Okay. Yang keenam, last, taubat. Buatlah solat sunat taubat. Jadi kita ni banyak buat silap. Jadi dalam dunia ni, manusia yang tak pernah buat silap lah. Mustahil tak ada. Mesti ada. Macam tu. Okay. Okay. Apa lagi? Okay. Petua ya. Ada berapa kat sini? Ada 4 petua untuk kita tangani stres. Yang pertama, berzikir. Okay. Yang kedua, bertaubat. Ketiga, membaca Al-Quran serta memahami maknanya, ertinya lah. Keempat, berdoa agar Allah dapat meringankan beban tekanan perasaan yang kita alami, diri kita sendiri. Okay. Yang keempat tadi, petua menangani stres pada diri kita. Okay. Okay korang, kita sambung lagi yang dan tekanan hidup, perasaan dan emosi jiwa kita lah. Saya setiap masa, ada masa memang saya akan marah juga. Maksudnya marah dalam hati, saya tak nak tunjuk lah macam tu. Saya dah tak nak tunjuk. Tak apa. Saya masih ada Allah. Allah tu bersama saya. Masih boleh kawal. Kita boleh kawal. Apa pun kita buat. Rutin lah. Okay. Rutin kita. Apa yang kita buat. Prinsip saya senang je. Biar orang buat saya tak nak buat siapa-siapa pun. Allah Maha mengetahui. Farah tetap ada. Siapa yang membuat benda tak baik kat diri saya, macam tu. Tak apa. Masa saya bekerja pun dulu banyak dah. Ada je kawan-kawan sekerja saya nak menjatuhkan saya. Sebab tak boleh tengok orang tu ada kelebihan. Dia dalam diam-diam nak menjatuhkan saya supaya saya keluar daripada situ. Tak apa, cakap saya boleh keluar dengan sendiri. Itu je. Saya tak nak balas apa-apa. Tak nak, saya jenis tak suka nak membuat orang ke apa. Tak suka. Itu cuma saya cakap je, tapi saya tak buat pun sebenarnya. Memang ada masa tu memang saya ada macam nak marah ke apa. Saya boleh kawal lagi. Tak apa, saya doa yang baik-baik je. Supaya orang tu berubah sikap dia, apa yang dia buat, nak sakitkan hati kita ke apa. Dalam diam kita tak tahu. Orang yang zalim aniaya kita dalam diam, kita boleh doa untuk orang-orang macam tu supaya dia berubah. Berubah dari arah kebaikan lah. Walaupun kita buat baik macam mana pun, ada je orang tak suka. Kita buat jahat pun ada orang tak suka macam tu. Okay. Rasanya itu saja channel saya untuk hari ini. Jangan lupa follow, like dan share lah channel saya ni, Zana Channel, yang bermanfaat untuk korang semua. Saja untuk hari ini. Assalamualaikum.